Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran novel. Terlebih dahulu saya akan huraikan sedikit tentang format untuk menjawab soalan novel. Okey, soalan novel adalah dua soalan yang akan diuji. Okey, kemudian markah keseluruhan adalah 10 markah. Kombinasi markah untuk soalan 1 dan soalan 2 adalah tidak tetap. Maksudnya dekat sini, soalan nombor 1 mungkin 4 markah, soalan nombor 2 6 markah. Mungkin juga akan berlaku soalan pertama 5 markah, soalan yang kedua 5 markah. Jadi pendek kata, kombinasi itu mestilah 10 markah. Okey. Kemudian yang ketiga iaitu markah bahasa. Soalan yang pertama tidak ada markah bahasa yang khusus tetapi berdasarkan deskripsi pemarkahan. Contohnya soalan ada 4 markah. Jadi mungkin 3 markah adalah 3 markah isi, 1 adalah markah bahasa. Okey. Kemudian soalan yang kedua, markah bahasa maksimum 2 markah secara holistik. Okey, contohnya kat situ ada diberi 6 markah. Jadi 4 markah adalah yang pertama isi, yang kedua huraian, kemudian isi yang kedua, huraian yang kedua, dan 2 markah lagi adalah isi. Dan isi markah bahasa akan diberi berdasarkan pengolahan ayat yang digunakan oleh pelajar dan kemudian bagaimana cara pelajar menjawab. Okey, jadi dekat situ barulah pelajar akan mendapat markah secara maksimum. Okey, baiklah. Perkara yang 4 adalah berkaitan dengan bentuk soalan. Okey, bentuk soalan novel yang pertama iaitu pemahaman petikan novel berdasarkan petikan sebuah novel daripada mana-mana zon. Jadi sekarang ni apa yang awak pelajar, apa yang awak semua perlu faham ialah semua novel akan ditanya dalam soalan yang pertama. Walaupun novel tersebut kita tak kaji. Okey, contohnya novel Jendela Menghadap ke Hadapan, lagi novel Bima Sakti Menari. Walaupun kita tak belajar tapi kita kena jawab. Dan soalan dia adalah berdasarkan petikan. Panjang petikan adalah 100 hingga 120 patah perkataan. Jadi tak terlalu panjang. Dan jawapan ada di dalam petikan tersebut. Jadi pelajar tak perlu risau, boleh cari jawapan berdasarkan dalam petikan tersebut. Okey, cara menjawab adalah sama macam kita jawab soalan pemahaman dan menggunakanlah ayat yang gramatis. Cuba buat satu isi, satu titik. Satu isi, satu ayat. Pendek kata begitulah. Okey. Jadi kalau misal kata soalan minta 4 markah, bagi 3 isi atau 4 isi kalau ada 4 isi, dan kemudian 1 markah adalah markah bahasa. Okey, kemudian soalan yang kedua untuk bahagian novel iaitu soalan pemikiran kritis berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon. Okey, maknanya soalan nombor 2 ini adalah soalan yang memang kita kaji. Contohnya novel kita ialah novel Di Sebalik Dinara. Okey, jadi soalan nombor 2 ni kita kajilah soalan novel yang kita belajar. Okey, jadi kemudian cara nak jawab satu lagi soalan yang kedua ini, soalan novel, dia tidak akan tanya macam mana soalan PT3. Dia tak akan tanya soalan tema, dia tak akan tanya soalan nilai pengajaran, persoalan. Semua soalan tu tak akan keluar untuk soalan bahagian 2 novel. Jadi apa dia soalan yang akan keluar ialah contohnya apakah peristiwa yang menyentuh perasaan dalam novel yang anda kaji. Contohnya macam tu. Ataupun apakah peristiwa yang menarik perhatian pembaca dalam novel yang anda kaji. Begitu. Soalan begitu yang akan keluar. Okey. Jadi jangan kita pelajar kena lebih lah berfikir secara kritis. Jadi tak adalah seperti dulu kita kaji tema persoalan nilai pengajaran, tak. Semua tu tak akan keluar. Okey, baiklah. Ini adalah contoh soalan pertama. Sebenarnya setiap soalan perlu
setiap soalan perlu dibaca oleh pelajar, sebab soalan juga adalah tidak tetap. Ikut format baru KSSM ni, setiap soalan perlu dibaca. Itu. Okey, jadi kita cuba tengok soalannya ni. Okey, baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, kalau kita tengok dekat sini, soalan dia adalah dipetik daripada novel Bima Sakti Menari. Okey, jadi kita tak belajar. Ini zon orang lain. Tapi kita kena jawab. Okey, kita tak perlu risau. Kenapa? Sebab soalan dia, contohnya dia kata, faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurang. Dia tanya sebab dia. Jadi, kita kena beri sebab dia dan sebab itu ada di dalam petikan. Okey, bila dia minta 4 markah, bermaksud kita paling tidak kena beri minimum 3 isi dan kemudian satu lagi adalah markah bahasa. Kalau misalkan ada 4 isi, bagi je 4 isi. Mudah. Jadi, cara nak menjawab macam mana? Macam biasa, macam kita jawab soalan pemahaman, kita kena jawab salin kepala soalan dan kemudian jawab macam biasa. Kalau boleh, setiap satu isi adalah satu ayat. Maknanya kalau ada 3 isi, ada 3 jawapan, 3 ayat. Jawab dengan ayat yang gramatis, sambung ayat mesti menggunakan penanda wacana. Itu sahaja. Okey, berdasarkan skrin ini pula, ini adalah soalan yang kedua untuk bahagian novel. Okey, dia ada bagi pilihan dari A sampai H. Okey, jadi pilih novel yang kita kaji. Okey, jadi kita untuk zon Johor di sebalik Dinara karya Dayang Nur. Okey, jadi dikata dekat sini soalan dia, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Nampak tak soalan dia? Dia takkan tanya lagi tema persoalan, nilai pengajaran, semua tu dia takkan tanya. Okey, jadi cara nak menjawab soalan bahagian nombor 2 ini ialah paling tidak ada, kita buat 2 perenggan lah. Paling tidak kita buat 2 perenggan. Perenggan yang pertama, kita buat novel yang saya kaji ialah apa dia? Contohnya di sebalik Dinara karya Dayang Nur. Okey, kemudian titik. Okey, terdapat apa dia? Terdapat beberapa sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Itu saja untuk pendahuluan. Okey, kemudian kita pergi kepada perenggan isi. Okey, macam mana kita nak beri isi? Kita terus jawab. Okey, sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca kerana apa dia? Isi yang pertama. Kemudian titik. Kemudian kita sambung sebagai contoh. Mesti masukkan contoh. Sebab soalan nombor 2 ini, dia perlukan isi dan huraian. Okey, kemudian selepas kita memberikan contoh, kita masukkan isi yang kedua pula apa dia. Dan kemudian kita berikan contoh untuk isi yang kedua tadi. Itu sahaja. Tidak ada penutup. Tidak ada perenggan penutup. Contohnya, sesungguhnya novel ini adalah sangat menarik dan wajib dibaca oleh semua orang. Tak ada. Jadi, untuk soalan bahagian nombor 2 ini, kita hanya perlu buat paling tidak 2 perenggan. Perenggan yang pertama pendahuluan. Perenggan yang kedua adalah perenggan isi pertama. Dan contoh. Isi yang kedua, contoh. Itu sahaja. Okey, untuk novel tidak perlu kira jumlah patah perkataan. Macam karangan ke apa, tidak perlu. Jawab sahaja. Okey, dan contoh daripada novel itu, kalau boleh biarlah contoh yang jelas. Bukan hanya 2-3 patah perkataan. Mesti jelas. Contoh mesti jelas. Contoh adalah peristiwa. Okey, boleh? Okey, jadi dekat sini diberi 6 markah. 6 markah. Bila 6 markah bermaksud satu isi 1 markah, satu huraian 1 markah. Okey, kemudian satu isi 1 markah lagi, satu huraian lagi adalah 1 markah dan 2 markah lagi adalah markah bahasa. Markah bahasa akan diberi kepada pelajar yang menjawab ayat yang gramatis, tidak berlaku kesalahan ejaan dan dia menjawab secara ayat yang gramatis dan memberi contoh yang betul. Okey, itu sahaja.